kita berhadapan dengan masalah ujian, kita tak tahu nak handle benda ni, maka ini disusun oleh ulama dan mengikut kaedah jumhurnya. Ingat, kunci ibu kepada semua ujian tu takut. Jadi lidah yang pertama tadi, lidah jaga daripada perkara-perkara yang dusta dan semua perkara-perkara yang Allah tak suka, fitnah, nipu, ngumpat lidah. Dan kena tukar kepada apa? Zikrullah, zikir dan membawa lidah ni kepada perkara-perkara yang Allah nak. Dikatakan di sini Al-Quran, menghafal ilmu. Tuan-tuan, bila kita ada masalah dan ujian, kawal lidah untuk berkata, komen benda-benda yang di luar bidang kuasa kita. Ada ujian susah, kita tak tahu apa yang sedang menanti untuk kita. Tahan. Jangan daripada berkata perkara-perkara yang mengeluh, kita bagi komen-komen yang tidak bagus kepada keadaan itu. Jangan. Berat macam mana ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak ada qalu sakit hati aku, tak ada. Qalu padan muka hang, tak ada. Qalu susah nak mampus katanya, tak ada. Macam mana hebat ujian datang, kita tak tahu nak komen apa. Allah ajar dah, komenlah yang susah, yang payah itu datang dari aku. Sabar, jaga lidah. Kita tak boleh komen, payahlah sekarang ni rezeki ni, mulalah. Asal semuanya tak elok, tak boleh. Kerana apa? Kerana datangnya daripada kolbunya. Yang kedua, ulama mengatakan, kata Abu La'id Samarkandi, ibu ataupun tulang ataupun tali kepada lidah itu adalah hati. Inna fi jasadi mudghah, fa iza salahat salahat jasada kullu, fa iza fasadat fasadat jasada kullu, ala wahya qalbi. Tuan-tuan, memang bertepatanlah sedang jemaah mata Allah SWT, memang bertepatanlah ujian itu tujunya ataupun lapangannya ataupun keadaan tempat ujian itu di hati. Di hati. Sebab nak merasakan beban, nak merasakan seronok, nak merasakan bahagia itu di hati. Tapi kalau hati tidak diisi dengan apa yang hati nak, apa hati nak, itulah zikrullah. Hati nak pengisian yang membawa kepada perkara-perkara mahmudah, sifat-sifat hati yang terbaik. Contoh tadi, wabashiris sabirin, sabar. Itu hati punya cerita tu. Walaupun nak meletup rasa ni, sabar, tahan, sabar. Ustaz, macam mana ni hati tak boleh tahan? Isi makanan. Macam kita hari ni berat badan, tak makan, badan lemah sebab tak makan. Hati lemah sebab tak bagi makan. Sama. Hati saya lemah Ustaz, lemah, tak makan. Apa makanan hati Ustaz? Dia bukannya capati tuan. Bukan makan kambing gulik. Nak ibu hati lah Ustaz, nak bagi makan hati gimana? Pergi Ion. Ion dia pergi ya. Nak ibu hati Ustaz, nak duka lara ni bagaimana? Pergi taman bunga. Itu bukan makanan hati. Makanan hati itu, itulah kembali kepada makanan yang utama, yang menghilangkan kepada ketakutan itu. Kepada apa? Kembali kepada belajar tentang Allah. Isi hati dengan amal, isi hati dengan ketaatan. Macam malam ni tuan-tuan buat kerja apa ni? Ni kerja hati ni. Sebab tu ujian bukan datang itu jam tuan-tuan. Tuan-tuan sedang sekarang ni mengisi hati, isi bagi fit, beketul-ketul ni hati. Body master builder. Saat lagi mari ujian, tepis je jentik ni tu lah. Hang relax, hang tak ada apa, sedih ke apa macam tak ada perasaan. Apa tak ada perasaan? Perasaan aku dah bagi makan. Gitu. Duduk majlis ilmu, zikrullah, pahala. Apa hati nak? Hati nak pahala. Sebab tu bila ada masalah, paling tuntas, paling pantas, astaghfirullah. Cerita. Lidah pun jadi, hati pun masuk, bersih, beruk. Tak cukup satu, janganlah expect dengan sebuah astaghfirullah selesai dia tuan-tuan. Ni tahap, bukan tahap wali.
Ini kita kuali pun tak lepas hari ni. Kurang-kurang 70,000 kali, 1,000 kali, 100,000 kali, berkali-kali lah. Jangan dibilang lah. Ustaz, istighfar tu 1,000 kali. Kalau saya tanya, berapa banyak dosa ada? Wih, tak terkira Ustaz. Tak terkira, itulah istighfar. 100,000 kali. Banyaknya dosa saya, 100,000 kali saya buat dosa. Betul lah. Kalau mata dosa kita ni, Allah lah. Jadi sebenarnya persiapan yang kedua yang dibangunkan ini adalah ibu dah. Ini kalau pergi pada bab rukun 3 dalam solat niat, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ini pergi pada rukun niat qalbi. Nah, betulkan balik kata guru saya, inna a'malu bin niat. Betulkan niat balik. Kadang-kadang kita diuji satu perkara, tak tahan rasanya, niat tak betul. Betulkan balik. Niat tak betul, selain Allah sakit hati, selain Allah susah hati. Bawa kembali kepada Allah, Allah akan tenangkan hati dia. Ala bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hati akan jadi tenang. Sebagai contoh, ada orang WhatsApp saya, Ustaz, anak saya nak periksa, doa apa yang saya nak baca untuk bagi anak saya 11A. Tu dia, terus bagi anak doa apa doa apa saya nak baca supaya anak saya dapat 11A. Saya pun tergebil-gebil lah fikir ni, apa minta 11A. Susah hati kalau minta 11A, sebab 11A tu tak ada pada Allah. Tak ada pada Allah. Kalau ada pada Allah senang tuan-tuan, tak payah belajar. Tak payah belajar. Ya Allah bagi 11A, 11A. Nah, jangan minta benda walaupun Allah boleh buat, tapi jangan tumpu benda pada Allah. Berdoa hati, ni hati ni. Doa ni hati. Jangan berdoa benda yang kita pun boleh faham. Dapat sebab hang tak baca, hang tak dapat lah. Selesai. Itu straightforward tuan-tuan. Minta lebih tinggi daripada sebelah apa dia? Permudahkan. Nak ni yang mahal. Cikgu tak boleh nak mudahkan. Pergi macam okey. Cikgu pula tak ada dah, cikgu semua diam gitu, kerah dah. Saat lagi dia susah senang, siapa tolong di situ? Bila Allah permudahkan dia, mudah tak dapat sebab insya-Allah. Tapi bila kata permudahkan, maka berlapang dadalah untuk menerima segala keputusan yang ada. Kan lebih bagus. Sebab tu dalam doa Nabi SAW dua doa dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah azkar. Dua doa ini Nabi tak putus. Itu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu semua doa tu. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Tuan-tuan, kat dunia ni kita nak apa? Nak baik. Dalam kita cari-cari benda tuan-tuan, kita nak baik bukan nak benda. Kalau beli kereta tuan-tuan, saya bawa malam ni contohlah, saya bawa kereta apa? Bugatti Veyron. Tapi dia punya bunyi dia tuan-tuan, rasa macam tuan-tuan nak baling rasanya. Apa hal lah ustaz bawa kata bunyi. Ya Allah. Kalau nak buka pintu macam ni lah, menongeng keluar tuan-tuan. Ada kerja lah aku beli kereta macam ni. Nak yang baik. Yang baik tu sedap, steady. Kereta apa? Semua kereta baik pun tuan-tuan. Cuma ikutlah kondisi dia. Tapi yang penting sampai tujuan dia. Nak yang baik. Jadi dia tak terikat sebenarnya. Sebab baik bagi setiap orang tu fleksibel. Ada orang baik dengan jenama Toyota, ada orang baik dengan jenama BMW, ada orang baik dengan jenama Mercedes. Kalau seorang baik sama dia tuan-tuan, lingkuplah semua company. Allah Ta'ala tu hebat. Allah Ta'ala, dia bukan nak kereta, dia nak baik. Bagi dia must baik. Okey, khalas. Tak payah nak bersilat kat situ. Dah. La. Toyota baik. Dah. Proton yang terbaik. Terus Proton terus. Macam tu. Masing-masing bagi saya ni yang terbaik. Baik apa? Baik si kemampuan, boleh bayar, senang. Kalau letak kereta kat luar tu tak fikir dah. Cuba letak kereta Bentley sekejap lagi tepi tu. Terfikir-fikir tu solat tu. Boleh jeling tengok solat tu. Tengok kereta. Kereta ke 2 juta sebelah tu tuan-tuan. Kalau hati tak kuat, Allah pakailah langgar bonggol tu yang sedap tu. Langgarnya di tayar, sakitnya di sini. Apa hal pakai macam tu tuan-tuan?
tak tidur malam. Kalau betul-betul nak pakai, kalau baik bagi kita, pakai. Cala dia, tukar kita. Ini cala, Allah. Tahu tak cat ni satu kereta ni berapa? 10,000 tau. Dah kalau macam tu, apa pakai? Tak baik bagi dia. Nah, macam kita pula nak pakai tu apa? Kadang-kadang orang dream big, nak rumah besar. Saya dream start nak rumah dalam 20 bilik. Dia tak tahu 20 bilik tu macam mana cerita dah. Saat lagi berspiderman kat rumah tu nanti kang. Berantu, jembalang tanah, jembalang tuncit, semua ada nanti kang. Lala duduk kat kursi tu juga. Apa yang baiknya? Tapi Ustaz, kalau 20 orang tu sekali datang tu Ustaz, 100 orang, silakan. Itu baik bagi dia. Sebab keluarga dia 100 orang. Allah. Ini jenis-jenis yang bukan double barrel nanti, 4 barrel terus. Seorang 10 anak. 4 orang 40 anak. Nak pula duduk 1 tahun. Dia kena beli rumah besar. Baik untuk dia, tak baik untuk kita. Tak payah berangan sama macam orang, tuan-tuan. Sakit hati kita dia buat. Seronok saya Ustaz. Apa yang seronok hati-hati. Sebab tu minta biarnya Allah permudahkan, itu general besar. Bila hati pergi kepada sifat yang sebenar, yang nak, yakni Allah nak, jadi hilanglah dengki, hilanglah hasad. Dalam kata ini, antara paling susah nak hilangkan itulah hasad, dengki, permusuhan. Ini benda-benda yang akan merosakkan amal. Hati sakit, dengki, hasad ni. Sebab tu kadang masalah tu tak ada masalah, tuan. Orang dengki, kita duduk senang pun orang dengki, orang jalan pun dengki. Tu tak apa lagi, kita pun dengki dengan orang juga. Payah. Tak boleh. Nombor 2, qalbu. Maka bagi kerja jiwa. Bangunkan jiwa dengan makanannya. Ingat makanan jiwa, ingat, bukan pergi Aeon, bukan. Itu bukan. Ingat lagi sekali, bukannya window shopping, bukan. Makanan jiwa itu amal, pahala. Duduk astagfirullah, walaupun lambat laun, maka Allah akan hilangkan rasa. Tapi kalau makanan perasaan, itu jalan-jalan. Itu nak menghiburkan hati, perasaan, bukan hati dah, perasaan. Girilah. Tapi dalam bab ini, tuan-tuan, hatinya perlu terisi. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Sebab itu kata Abu La'is Samarkandi, meletakkan level yang kedua tu niat, iaitu qalbu, iaitu jiwa. Ini yang akan memegang lidah kita. Kalau hatinya tadi lapang, lidahnya banyak bunyi lah. Tak ada. Tak apalah Ustaz, saya dah buat yang terbaik, alhamdulillah. Nak lidah terpelihara, Allah bagi dia tak ada. Tak apalah Ustaz, memang saya ni asal memang tak ada pun. Dulu waktu saya ada, saya mengada-ngada. Itu je lah. Time saya ada, saya mengada-ngada. Bila tak ada, baru sedar tak ada. Tak apalah Ustaz. Dia pun hati, itu hati bercakap tu senang. Tapi kalau hati dia tak puas hati, dia lidah juga, saya tak puas hati, apa yang saya buat hilang, saya geram betul. Ini sebab mula cari hati. Dia tengok mana tu? Dia tengok dengan hati yang sedang sakit. Jadi sedangnya mata Allah SWT. Sebab itu cara terbaik dalam apa jua masalah, selesaikan, selamatkan hati tu balik. Hati ni tuan-tuan, bila dah diisi dengan zikrullah, Allah buat apa? Allah kata, fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kamu. Tuan-tuan, bila kita mula ingat Allah dengan hati, ada orang ingat Allah dengan lidah, betul lah, tapi tak tembus ke hati. Sebab tu astaghfirullahalazim, panjang astaghfirullah juga, tapi melayang juga kayu. Dia tak mau ubat dia, astaghfirullahalazim, telan. Bila telan tu tuan-tuan, bila Allah dan tengok kita, tuan-tuan, Allah Rabbi, tuan-tuan, kita nak Allah tengok, tu je. Jenuh doa ni Allah tak tengok. Macam mana Allah nak tengok? Hati, bukan amal lagi ni. Sebab amal tengah lembek. Nak amal macam mana? Lembek lah. Hati, ya Allah, angkat tangan, ya Allah. Jaga lidah, jaga hati. Angkat tinggi, aku serah. Jiwa tu dah mula surrender. Ya Allah, aku lemah, ya Allah, kau kuat. Hati dia dah mula penuh dengan keyakinan kepada Allah. Waktu tu
Allah akan tengok. Bila Allah tengok, malaikat tengok apa dia nak. Ingat, mula-mula sekali kena pegang apa Allah nak tengok kat kita. Hati, bersihkan. Apa pun masalah berpunca dari hati kita. Apa pun masalah, tak ada punca pada luar ni. Sebab Nabi kata tadi, jadi jaga hati.